doakan mudah-mudahan kita semua beroleh kebaikan dari sisi Allah. Allah jauhkan kita semua daripada segala bala bencana. Mudah-mudahan Allah senantiasa bantu kita, tolong kita untuk terus mudah beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa, setiap ketika di mana sahaja kita berada. Dan mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada tipu daya syaitan. Amin ya rabbal alamin. Malam ni insya-Allah tuan-tuan ni 7 tipu daya syaitan ke atas umat Islam, dan kita masuk kepada bab yang keempat, muka surat 107, iaitu 7 tipu daya syaitan ke atas umat Islam. Bab yang pertama kita bincang tentang asal usul syaitan. Bab yang kedua asal usul permusuhan syaitan kepada manusia. Bab yang ketiga ciri-ciri syaitan. Baru habis ciri syaitan. Yang ni bab yang keempat, baru masuk 7 tipu daya syaitan ke atas umat Islam. Jadi apa guna ataupun tujuan syaitan buat tipu daya pada kita ni? Tuan-tuan ni, semuanya berasaskan kepada 4 matlamat ataupun 4 tujuan ataupun 4 objektif iblis syaitan ni kepada kita manusia, tuan-tuan. Apa dia 4 tujuan tu, 4 objektif dia pada kita? Pertama ialah dia nak kita ni sesat. Kedua, dia nak kita ni jadi kafir. Ketiga, dia nak kita ni syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, dia nak kita ni jadi penghuni neraka. Saya doakan mudah-mudahan Allah lindungi kita semua daripada tipu daya syaitan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk dia nak capai 4 objektif ni ataupun salah satu daripadanya pun dah cukup dah. Nah, kalau orang tu sesat, dia kira okey dah. Tapi kalau ada pada manusia 4 ni, lagi teruk kita kata nah. Syaitan memiliki pelbagai ciri dan kemampuan. Kita belajar itu ada 20 ciri dan 21 ciri. Ciri-ciri syaitan. Dalam ciri-ciri syaitan tu kita tengok dia punya kekuatan, kemampuan dia. Dan juga mungkin ada disebutkan berkaitan dengan kelemahan dia. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam bab yang ketiga tentang ciri-ciri syaitan yang membahaskan tentang kemampuan dia. Dalam bab ini pula kita akan mempelajari bagaimana syaitan menggunakan ciri-ciri dan kemampuan tersebut ke atas umat Islam khususnya untuk mencapai objektif yang 4 tadi. Sesat, kafir, syirik, jadi penghuni neraka. Terdapat 2 kaedah yang digunakan oleh syaitan untuk dia nak capai salah satu daripada 4 objektif ataupun keempat-empat objektif tu. Pertama ialah tuan-tuan ni, dia ganggu secara terus. Ganggu secara terus ni lazimnya digunakan terhadap orang yang lemah penghayatan Islam, penghayatan agama. Jenis orang tak peduli pasal agama. Ataupun orang yang mengabaikan agama. Dia ganggu secara terus. Syaitan secara terus akan mengajak manusia ini kepada kemungkaran yang jelas lagi diketahui ramai. Contohnya minum arak secara terang-terangan, berzina secara terang-terangan, berjudi secara terang-terangan, dan lain-lain lagi lah. Yang semua ni, tuan-tuan ni, minum arak, zina, judi, mencuri, merompak,
bunuh orang. Semua orang tahu ini salah. Betul tak? Tapi ada manusia secara macam ada setengah tu buat maksiat nak soho lagi tuan-tuan. Ini dahsyat ni tuan-tuan. Yang ni bagi manusia yang tidak menghayati agama lah ataupun mengabaikan agama. Jadi syaitan bawa secara terang-terangan dia melakukan maksiat tersebut, kemungkaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kaedah syaitan yang pertama ini yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Syaitan ni tak ada kerja lain. Dia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan menyuruh kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Dalam buku tu dia bagi makna sampai situ. Tapi dalam ayat dia tak tulis. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lam. Mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Semalam saya duduk tengok YouTube pasal ajaran sesat Sihak. S-I-H-U-L-K. Tapi yang tak sedapnya rasanya orang Kelantan kot. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Nama pengasas dia Suhaimi ke apa nama. Dulu dia duk jual air. Air dia ni air ajaib kot. Dengan kata air sihir, wallahualam. Ada orang bila minum air dia ni jadi sihat. Jadi orang Kelantan ni kita sihat T kan. S-I-H-A-T tu standard lah kan. Bahasa kebangsaan. Kalau orang Kelantan dia tak panggil sihat. Dia S-I-H-A-K. Sihat. Sihat ke demo? Sihat ke demo? Jadi dia nak suruh sedap lagi bunyi. Dia tukar S-I-H-U-L-K. Heart Hogan. Jadi tuan-tuan. Jadi dia duk berjaya jual-jual air, tahu macam mana tu. Dia buat ajaran mengatakan Nabi Muhammad itu Allah. Jadi tuan-tuan, Nabi Muhammad tidak berjantina. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, ini ajaran sesat. Tapi tuan-tuan walaupun macam tu, ada orang ikut. Ada pengikut tuan-tuan. Ada pengikut. Sebab tu Maulana. Maulana ada seorang Maulana dia sebut. Dia kata setiap apa yang gugur ke bumi ni pasti ada yang kutip. Setiap yang jatuh ke bumi ni mesti ada yang ambil. Contoh buah tuan-tuan Buah apa pun tuan-tuan jatuh ke bumi mesti ada yang ambil. Kita kata manusia ni tengok, buah ni tak boleh makan. Jadi manusia tak ambil. Tapi ada tak makhluk Allah yang lain mungkin akan ambil. Betul tak? Jadi perumpamaan dia ni betul lah. Kita kata apa ajaran macam tu nak ikut. Tengok terang-terangan dia kata Nabi Muhammad Allah. Mana boleh lah. Ni bagi kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bagi orang yang jahil dia terima. Lepas tu dia kata
Jangan kita terus ditipu. Amboi kita pula. Nah, kita duk pegang Allah tu Allah, Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Nah, hamba Allah dan Rasul, utusan Allah. Kan? Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Okey, kita tengok tuan-tuan dalam ayat yang seterusnya, itu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak diketahui. Jadi sesat tuan-tuan. Kemudian dalam ayat surah Nur, ayat An-Nur ayat 21, Allah sebutkan pada kita, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perkara yang mungkar. Ini Allah sebut pada kita tuan-tuan. Jadi kerja syaitan ni tak ada lain lah. Dia akan bawa kita sama ada meninggalkan perintah Allah ataupun melakukan larangan Allah. Tak ada kerja lain. Nah, apa yang dibawa oleh syaitan iblis ni, dia akan bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Tadi kaedah pertama, gangguan secara terus. Ni bagi siapa tadi? Orang jahil. Orang yang tak peduli pasal agama. Tapi bagi orang yang ada pengetahuan agama, kaedah yang kedua, iaitu nama dia gangguan secara tipu daya. Tipu daya. Kaedah ini lazim ditujukan kepada orang yang memiliki penghayatan agama ataupun berminat untuk meningkatkan penghayatan agama. Macam siapa tuan-tuan? Macam tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan, kita ni yang orang yang belajar-belajar ni, tuan-tuan, kalau kata mai kita minum arak, apa? Haram. Betul tak? Tuan-tuan, judi haram. Nah, kita tahu. Takkan kita nak buat benda tu. Jadi yang tu tak akan digunakan kaedah macam tu. Gangguan secara terus tu tidak akan digunakan pada orang yang menghayati agama. Orang yang berpegang pada agama. Nah. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Bagi orang seperti ini, kaedah gangguan secara terus jarang digunakan kerana mereka sudah mengetahui keharaman arak. Arak haram. Nah. Judi haram, zina haram. Maka syaitan menggunakan kaedah tipu daya. Tipu. Iaitu menggunakan pelbagai helah dan muslihat untuk menipu manusia sehingga akhirnya tercapai objektifnya tadi. Tipu daya ini sukar untuk kita kesan. Kita nak detect tipu daya syaitan ni payah. Bahkan orang yang mengalaminya merasakan bahawa dia sedang berada di atas hidayah dan kebenaran. Macam ikut ajaran sesat tadi. Nah, dia yakin dia betul. Ya? InsyaAllah dalam bab yang keempat ni, kata penulis dia akan cuba menyenaraikan tipu daya syaitan yang dimaksudkan. Diikuti dengan beberapa contoh bagaimana syaitan menjalankan setiap daripada tipu daya tersebut. Perkara penting yang perlu diingatkan di sini ialah cara syaitan menjalankan tipu dayanya tidak terhad kepada contoh yang diberikan dalam buku ni lah. Jadi kita sebagai umat Islam ni, kita kena bijak lah. Tambah ilmu dari semasa ke semasa.
Dan kita kena buat kajian. Kalau boleh orang Islam ni, kita ni jangan jadi lurus bendul lah. Mangkuk ayun. Betul lah saya sebut. Mana dia turut je lah. Cubalah sikit kita, kalau kita rasa curiga, kemukakanlah soalan. Jangan duk dengar apa nama, terus ikut. Ta'asub. Orang kata ikut membabi buta apa nama. Tanpa kita ketahui daripada mana asal usul. Jadi tuan-tuan ni kita tengok satu persatu. Yang pertama kita masuk tuan-tuan, tipu daya yang pertama. Pertama dan paling utama ialah tuan-tuan ni dia menakutkan umat Islam. Syaitan ni dia ada kemampuan tuan-tuan ni untuk menakutkan kita. Yang ni Allah rakamkan dalam satu ayat bagaimana syaitan menimbulkan rasa takut dalam hati kita. Dalam surah Ali Imran ayat 175 Allah menyebutkan pada kita, innama dzalikumusy syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu ialah syaitan yang menakut-nakutkan kamu terhadap penolong-penolongnya. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Takut pada Allah. Jika betul kamu orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Taala terangkan pada kita tentang tipu daya syaitan yang menakut-nakutkan umat Islam. Daripada berhadapan dengan musuh dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan Tuan-tuan, kadang-kadang kita tuan-tuan naik motor, naik kereta tuan-tuan. Kalau tengok apa nama, ada sekatan jalan raya. Walaupun kita tak buat salah, dia ada juga mari. Betul tak tuan-tuan? Dia mari berdebar tuan-tuan dalam dada kita jadi tak. Kalaulah kita memang betul buat salah, lagilah tuan-tuan. Betul tak? Lagi takut tengok polis. Kita protect mati. Lesen mati ke apa nama. Kalau boleh kona tuan-tuan. Pusing lah. Tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan umat Islam. Bila syaitan datang menakutkan umat Islam dalam peperangan Uhud itu, tuan-tuan maka tuan-tuan Allah mengingatkan umat Islam agar tidak takut kepada musuh, sebaliknya takutlah kepada Allah. Kalau peperangan Badar 300 kali dengan lawan dengan 1000. Umat Islam sikit juga tuan-tuan. Dalam peperangan Uhud pun umat Islam masih lagi tak ramai. Betul tak? 1000 ke apa nama tuan-tuan. Lawan dengan 10,000. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Jadi kita ni kalau tengok belah sana nampak ramai, kita pun rasa cuak tuan-tuan. Betul tak? Dia rasa lain. Tak percaya tuan-tuan tengok masa penamaan calon nanti. Masa pergi penamaan calon kan. Nampak belah sana ramai. Kata. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan, itu psikologi perang psikologi. Sebab tu saya baca dalam halal dan haram dalam Islam, Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia, Allah rahmati. Dia kata orang yang rambut dia uban waktu dalam peperangan harus antah hitamkan rambut.
Hukum dia dianjurkan untuk kita menghitamkan rambut. Waktu tu harus tuan-tuan. Tapi kata Dr. Yusuf Qaradawi, kalau kita ni menghitamkan rambut dengan tujuan untuk menipu yang tidak diharuskan, yang tu pun tipu juga. Tapi strategi peperangan hukum dia harus. Tapi dia ada tipu yang memang tipu haram lah. Contohnya hantar hitamkan rambut sebab ada orang baru. Sebab nak pick up orang baru ni, orang muda. Jadi dia tengok kita rambut putih, tak apa sedap pada mata. Apa dah, dia tahu dah kita tua. Tapi tuan-tuan ni, walaupun kita kata cinta itu buta, tapi tak sedap tengok. Betul tak? Ataupun memang betul, kita ni daripada awal lagi, sebelum kenal dia tu, memang kita hitamkan. Dengan tujuan untuk memikat seseorang. Yang ni, kata Dr. Yusuf Qaradawi, hukum dia haram. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Sambungan tuan-tuan, pengajaran penting daripada ayat ini ialah tipu daya syaitan untuk meresapkan perasaan takut ke dalam hati dan fikiran manusia. Perasaan takut ini tidak terhad kepada menghadapi musuh dalam peperangan, tetapi meluas kepada pelbagai urusan lain. Antara yang difokuskan dalam tajuk ini ialah menuntut ilmu. Syaitan mengetahui bahawa untuk mencapai salah satu ataupun lebih daripada 4 objektif tadi, sesat, kafir, syirik, masuk neraka tadi, tuan-tuan, dia perlu terlebih dahulu menjauhkan umat Islam daripada ilmu berkenaan agama mereka. Dan hari ini kita boleh tengok tuan-tuan, terbukti. Ada orang beragama Islam, kita kata apa nama? Nama je Islam. Tapi kadang-kadang ada juga menjawab. Dia kata, jangan tengok luar. Dia kata, dalam saya bersih. Saya beriman pada Allah. Luar je ni. Nampak lain macam apa nama? Subang ada 3. Sebab 3 lain. Kalau 5 lain. Bukan macam mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan, mana mungkin tuan-tuan ni kalau hati tu baik, pasti penampilan juga baik. Nabi kata, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia ada seketul darah. Idza salahat salahal jasadi kullu. Apabila baik seketul darah ni, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadi kullu. Bila rosaknya hati seketul darah ni, maka rosaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Nabi kata apa? Tidak lain dan tidak bukan, seketul darah tu ialah hati. Hati. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Mana tadi? Maka tuan-tuan dia akan menjauhkan umat Islam daripada ilmu berkenaan agama mereka. Syaitan mengetahui bahawa jika umat Islam menguasai ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, amatlah sukar baginya untuk menyesatkan. Payahlah bagi dia untuk mengkafirkan. Susahlah bagi dia untuk jadikan manusia itu syirik pada Allah. Ataupun menjadikan manusia itu sebagai penghuni neraka payah. Sukar. Oleh kerana syaitan tidak dapat menghapuskan Quran, tidak boleh memadamkan hadis. Tuan-tuan, dia akan beralih kepada jauhkan umat Islam daripada Quran dan hadis. Nabi sendiri pun sebut pada kita kan, kalau pegang Quran, hadis Nabi, tak akan sesat selama-lamanya. Dan syaitan tahu hadis ni, dia pun baca kot. Jadi tuan-tuan, jadi dia nak padam Quran, nak padam hadis Nabi. Tuan-tuan,
Tak boleh. Maka cara dia ialah tuan-tuan dia jauhkan umat Islam daripada Quran dan hadis Nabi. Caranya lakukan tipu daya untuk menakutkan umat Islam daripada menghampiri Quran dan Sunnah. Takutkan mereka daripada menelaah, mengkaji. Menelaah itu mengkaji Quran dan Sunnah. Takutkan mereka daripada mendengar ataupun membaca suatu sumber ilmu yang dipenuhi dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Untuk menakutkan umat Islam daripada ilmu agama, syaitan memiliki 3 bisikan agama amat masyhur. Tuan-tuan rasa sini tak? Masjid ni tak? Haji mana? Haji Yunus ke apa nama? Yang ada dengan katanya penafsiran secara logik akal Quran kan? Sini lah. Tuan-tuan yang viral tu. Nah, Ustaz Syafi'i. Kan? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Dia ada yang dia buat kelas apa nama? Terjemahan Quran harfiah. Ya, secara harfi. Jadi bahaya juga kalau kita duk main tidak dirujuk kepada yang betul-betul tafsiran yang betul daripada sumber yang muktabar. Jadi dia terbawa kepada kefahaman sendiri. Quran ni tuan-tuan yang paling tahu tentang Quran Nabi Muhammad. Rujuklah pada Nabi Muhammad. Quran ni selain daripada Nabi Muhammad, orang yang dekat dengan Nabi, sahabat. Ambillah tafsiran para sahabat. Nah, dan hari ni ada tafsiran Ibnu Abbas. Baru selesai cetak kan. Tapi janganlah dibawa ke masjid seorang. Baru. Saya rasa dah siap semua dah. Tafsiran Ibnu Abbas. Jadi tuan-tuan antara orang yang paling mahir tentang tafsiran Quran, Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Abbas. Jadi tuan-tuan, kemudian tuan-tuan bagus juga kalau kita belum kepada yang terkemudian, rujuk dululah yang terdahulu. Orang yang memang dekat dengan Nabi, tengok tafsiran dia orang dulu. Ni lompat tu Quran guna tafsir. Sebab tu hari ni ustaz-ustaz kita sebut, kita ni duk berpecah sebab apa? Quran satu, Allah satu, Quran satu, Nabi Muhammad satu, kiblat satu. Apa lagi satu? Bini satu. Tuan-tuan ni satu belakang ni tuan-tuan. Tapi kenapa kita duk berpecah tuan-tuan? Dia sampai kepada penafsiran ikut masing-masing. Kan? Sedangkan Allah kata fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kita berbalah pada satu perkara, kembalilah pada Allah. Kembalilah pada Nabi. Cuma kita kembali tu, kau tafsir cara kau, aku tafsir cara aku. Itu yang masalah. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Kadang-kadang kita ni yang duduk tengah-tengah ni, jadi nak ikut mana? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sebab tu bagus tuan-tuan ni amalkan doa ni tuan-tuan. Tuan ikut saya tuan-tuan. Banyak kali dah bacanya. Tapi saya rasa ramai tuan-tuan hafal dah doa ni. Tuan ikut tuan-tuan ni. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran. Kemudian lahirkanlah dalam hati kami yakin itu benar. Betul tak Allah yang boleh meyakinkan kita? Allah yang timbulkan keyakinan. Minta pada Allah. Kemudian minta lagi pada Allah, ya Allah bagilah kekuatan pada kami ikut kebenaran. Nah, sebab ada juga orang ni. Betul ni betul. Tapi dia tak buat.
Jadi tuan-tuan. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kemudian ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan. Kemudian timbulkanlah dalam hati kami yakin itu adalah batil, sesat, salah. Kurniakanlah kekuatan pada kami menjauhi kebatilan tersebut. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan biar Allah yang bantu kita. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tuan-tuan, kita masuk kepada contoh bisikan. Tapi yang ni masyhur dalam masyarakat kita. Jangan terasa hatilah tuan-tuan. Dia masukkan sini. Iaitu bisikan yang pertama. Dan kadang-kadang ada orang kata ni hadis. Itu lagi teruklah. Apa dia bunyi bisikan yang pertama ni menakutkan umat Islam daripada menuntut ilmu, iaitu yang kita pernah dengar lah dan mungkin kita pun pegang. Siapa yang menuntut ilmu tanpa guru, maka dia menuntut ilmu dengan syaitan. Ini biasa kita dengar, betul tak tuan-tuan? Sebab tu pokok kita kalau dia nak baca buku, jangan baca. Nanti kira menuntut dengan syaitan. Jadi tuan-tuan, cuba kita tengok perbahasan dia kalau sempat lah. Saya baca tuan-tuan. Siapa yang menuntut bisikan ini amat masyhur sehingga ia berjaya menakutkan ramai umat Islam daripada menuntut ilmu tentang agama mereka. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah hadis. Sebenarnya berguru memang penting dalam Islam. Maksud berguru ialah seorang yang rendah ilmu menuntut daripada seorang yang lebih tinggi ilmunya. Ini makna umum berguru, kan? Cara ataupun sarana berguru boleh berbeza-beza seperti pembacaan. Macam saya baca buku Imam Syafi'i, kira berguru dengan Imam Syafi'i lah. Jadi tuan-tuan ni kita baca buku Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan ni kita dikira sebagai berguru dengan Imam Nawawi. Menonton program di TV, kita dapat ilmu. Macam saya tuan-tuan ni terasa hati juga dengan jemaah masjid surah tempat saya mengajar kan. Dia mari, Ustaz, nak tanya sikit. Dia pun tunjuk satu video. Video tu tak silap saya Ustaz Samsuri Ahmad. Kedah Penang. Tuan-tuan ni Ustaz Samsuri ni dia potongan yang dia ajar tu ialah ketika bacaan ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia sebut yang tu. Ustaz boleh baca ke ni Ustaz? Saya dalam hati kata, kau ni berapa kali dah aku ajar yang ni. Tapi tak ambil daripada aku. Ambil daripada Ustaz Samsuri. Video pula lah. Jadi tuan-tuan ni dalam hatilah. Terasa hati mula-mula. Tapi nak mengubah hati tu, tak apalah kata ilmu ni daripada siapa. Mungkin dia tak dapat daripada kita, dapat daripada Ustaz Samsuri, tak apalah. Nak ubah hati kan. Tapi mula-mula marah. Tapi dia ubah hatinya, walaupun dia ambil daripada video Ustaz Samsuri, tapi dia confirmkan dengan kita. Oh, kita ada nilai jugalah di sisi dia kan. Jadi tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Jadi kita tengok video macam tu pun dikira ilmu lah. Cuma ni bagus lah macam dia tu. Dia rasa curiga dengan tu sebab dia tak pernah dengar. Maka dia dapatkan kesahihan daripada orang yang mungkin mahir tentang. Jadi tuan-tuan ni sidang jamaah rahmati Allah. Pembacaan, menonton program di TV ataupun TikTok sekarang ni. Mendengar rakaman, berdialog di internet dan duduk berhadapan face to face dengan guru. Semua ini adalah sarana untuk kita berguru. Dikira berguru tuan-tuan. Kita zaman teknologi ni lagilah mudah tuan-tuan. Macam masjid ni. Mana kamera? Tidak ada kamera. Oh, no tak.
Apa pula kamera duduk depan? Ni, tu atas kepala haji tu. Ha? Itu projektor. Ha? Inilah atas kepala haji tu. Jadi tuan-tuan CCTV lah. Apa nama saya nak sebut ni? Jadi kita ni kalau macam apa nama tak? Macam apa nama Ustaz Syafi'i, Dr. Syafi'i tu pun mudah. Kalau betul memang dia buat salah, ada bukti. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tapi kadang-kadang mungkin dalam kita ceramah, kadang-kadang jemaah ni, kadang-kadang ustaz tersalah sebut pun, kadang-kadang buat tak tahu je. Saya rasa dalam video tu Haji Yunus ke apa nama yang bukan. Haji Yunus duduk sebelah sini. Nah. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Okey tuan-tuan jadi itu sarana tuan-tuan macam-macam lah. Termasuklah yang paling utama dan ramai orang duk pegang ialah face to face. Lutut ke lutut kita panggil menghadap. Oleh itu sebagai contoh jika seseorang membaca buku Imam Nawawi rahimahullah berarti dia sedang berguru dengan Imam Nawawi. Kata buku ni lah. Akan tetapi syaitan telah masuk campur merosakkan maksud berguru tadi. Berguru asalnya seorang yang rendah ilmu menuntut ilmu daripada seorang yang lebih tinggi ilmu dia. Itu maksudnya berguru. Kan? Cara dia macam-macam ada. Jadi syaitan masuk campur merosakkan maksud berguru. Dia membataskan kepada berguru hanya berhadapan. Face to face sahaja. Syaitan mengetahui bahawa dengan pembatasan ini, ramai umat Islam tidak akan dapat menuntut ilmu. Ini kerana masing-masing sibuk. Sibuk dengan kuliah, sibuk dengan kerja, sibuk dengan keluarga. Sehingga sukar untuk duduk berhadapan dengan guru. Kecuali untuk beberapa ketika saja. Selain itu, sukar pula untuk mencari guru yang berilmu. Kadang-kadang kita nak face to face, kadang-kadang guru yang betul-betul ada ilmu yang benar ni, kadang-kadang payah. Guru yang amanah, guru yang jujur untuk berguru secara face to face dengannya. Maka setelah melakukan pembatasan tersebut, syaitan menakutkan orang ramai bahawa jika mereka menuntut ilmu tanpa guru, yakni secara face to face sahaja dengan seorang guru, maka orang itu sedang menuntut ilmu dengan syaitan. Tak boleh nak baca buku, tak boleh nak menonton TV, video dan sebagainya. Tak boleh nak dengar rakaman. Semua tak boleh. Yang bolehnya dapat ilmu ni face to face. Face to face saja. Jadi payahlah untuk kita dapat ilmu. Bisikan syaitan ini dapat dilawan dengan penjelasan bahawa sesiapa yang menuntut ilmu dengan apa jua cara asalkan ikhlas demi memperbaiki agamanya, maka yang akan menjadi gurunya bukan syaitan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah adalah beserta dengan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok punca ilmu yang sebenarnya paling besar dalam hidup kita ialah Iqra. Inilah ayat yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok ada ustaz-ustaz yang hebat kalau dia buat syarahan tuan-tuan dia akan berhujah bukan setakat daripada buku yang dia guna. Tapi dia akan rujuk berdasarkan kitab ni, dia kata macam ni. Kemudian dia sebut kitab ni pula macam ni. Satu benda tu dia rujuk pada beberapa. Tuan-tuan. Kadang-kadang dulu saya suka tuan-tuan Dr. Zahzan. Sekarang ni dia dapat datuk
Dulu kan dia buat tafsiran dalam Radio Aikim dulu. Saya suka follow tuan-tuan. Cara dia cerita tuan-tuan ni, menyebabkan satu-satu ayat tu diambil sumber macam-macam, tuan-tuan ni lebih mengemaskan kefahaman kita terhadap ayat. Nah, tafsiran macam-macam tafsiran lah yang dia rujuk tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan ni kadang-kadang ada orang guna satu tafsiran saja. Kalau Al-Munir, Munir lah. Nah, Ibnu Katsir lah. Nah, Qurtubi lah tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah. Okey tuan-tuan ni sidang jamaah dirahmati Allah. Kalau kita rajin membaca, teruskan baca tuan-tuan. Tapi kalau ada timbul kekeliruan, barulah kita rujuk kepada yang mahir. Kadang-kadang bila ada juga kita baca-baca, kefahaman kita itu faham cara lain. Nah, jadi tuan-tuan ni itu bagus juga kita rujuk kepada orang yang lebih mengetahui lah. Nah, orang yang pakar dari segi ini. Macam berapa ramai kadang-kadang tuan-tuan ni di kalangan kita berhujah dengan apa nama tu. Sampai tahap ada ahli politik pun ada tuan-tuan ni. Walaupun kita gelarkan dia orang-orang hebat dalam politik, pandai agama kan. Dia berhujah dengan apa nama al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada membunuh. Kan? Sedangkan makna fitnah di situ bukan fitnah dalam bahasa Melayu. Fitnah dalam bahasa Melayu ni kita sebut pada seseorang tu memang yang dia tak ada pada dia. Itu fitnah kan? Ataupun yang dia tak buat. Fitnah lah tu. Betul tak? Tapi fitnah dalam ayat tu, al-fitnatu tu bukan makna fitnah bahasa Melayu. Fitnah itu ialah tuan-tuan ni kekacauan ataupun gangguan daripada musyrikin Mekah terhadap umat Islam. Pada awal Islam tu, seksaan, macam-macam lah tuan-tuan. Maka ayat ini sebenarnya ayat keizinan untuk kita lawan balik. Ini ayat yang Allah izinkan untuk umat Islam bila dah nampak kuat berada di Madinah tu, barulah Allah kata, bolehlah lawan. Masa duduk kat Mekah dulu tak boleh lawan sebab kita lemah. Kalau lawan dia bantara habis. Penghapusan etnik kita panggil. Betul tak? Jadi tak kuat, jangan lawan. Jangan lawan. Tapi bila dah kuat, barulah Allah izinkan untuk lawan seksaan daripada musyrikin Mekah kepada umat Islam yang terdahulu.